لما كافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الكرام ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وجميع المسلمين والمسلمات كافة عامة. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia pegawai takmir masjid yang dimuliakan pihin, yang mulia ahli jabatan kuasa takmir, para jemaah, hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malam ini kita semua dapat lagi diketemukan oleh Allah. Dan dengan nikmat yang Allah kurniakan ini, maka sewajarnya kita perlu berusaha lagi meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya umur manusia itu walaupun pada hakikatnya panjang, walaupun pada zahirnya panjang, tapi pada hakikatnya ia adalah semakin hampir kepada suatu penghujung yang kita ini tidak pasti bila ia akan berkesudahan. Maka sebab itulah kita ini perlu berusaha supaya kehidupan dunia ini hendaklah kita ini isi dengan memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpandukan Al-Quran dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, agar amalan soleh inilah yang akan menjadi bekalan kita ni untuk menuju akhirat, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan dan rahmat Allah sekalian, kuliah pada malam ini kita akan menyambung lagi, iaitu berpandukan kitab Subulus Salam, di mana kita akan melihat beberapa hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita melihat berkenaan dengan perkara jual beli ataupun perniagaan, tentang bisnes. Sekarang ni kiri sana sini orang sibuk dengan bisnes secara fizikal ataupun bisnes secara online, bisnes secara dekat maupun jauh. Jadi dunia sekarang ni memang kita sudah melihat bagaimana kepentingan perniagaan itu, tetapi perlu juga kita melihat tentang panduan hadis supaya kita ini tidak tersasar di dalam melaksanakan jual beli. Yang pertama sekali, hadis menyebutkan daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW ditanya, ayul kasbi atyab, usaha apakah yang paling atyab, yang paling baik? Usaha macam mana? Maka Rasulullah SAW menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Rasulullah SAW menjawab, amalan seorang lelaki biyadih, amalan seorang dengan tangannya sendiri, dengan tangannya, bukan dengan bantuan orang lain. Wa kullu bai'in mabrurin, dan tiap-tiap jual beli yang mabrur. Mabrur artinya yang diterima, yang makbul, yang baik, mabrur. Artinya di sini Rasulullah SAW menjelaskan al-kasab atyabu, al-kasabul atyab, artinya usaha yang paling baik itu adalah atas usaha seseorang yang dilakukan dengan usahanya sendiri. Itu yang paling afdal. Bukan bermakna kita ni bekerja dengan orang lain itu tidak baik juga. Cuma kalau kita ni melihat daripada segi yang keutamaannya, dan macam itu juga tentang perkara jual beli. Wa kullu bai'in, iaitu tiap-tiap jual beli itu adalah perkara yang digalakkan, kerana jual beli itu adalah mengandungi amalan yang baik
Malah Rasulullah SAW pun sejak berusia lebih kurang 20-an, Rasulullah sudah dibawa berniaga. Setelah Rasulullah mula-mula waktu Damit, pekerjaan Rasulullah adalah mengembala kambing. Kemudian setelah mengembala kambing, maka Rasulullah SAW dibawa oleh bapa saudaranya, untuk berniaga. Artinya pekerjaan Rasulullah SAW adalah berniaga. So itulah kenapa Rasulullah berniaga sampai ke Syam. Malah Rasulullah membawa barang dagangan Sayyidatuna Khadijah yang ketika itu belum lagi menjadi istri Rasulullah. Di sanalah Sayyidatuna Khadijah terpikat dengan sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW. Kerana barang yang dipunyai oleh Sayyidatuna Khadijah, barang dagangan, dibawa oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah belum lagi diutus menjadi Rasul. Belum diutus, sebab Rasulullah ketika itu belum berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah. Tetapi apa yang dibawa oleh Rasulullah kemudian dibawa ke Syam untuk diperniagakan, kemudian hasilnya dibawa kepada Sayyidatuna Khadijah kembali, balik semula. Hasilnya itu dia punya keuntungannya. Bila dikira semula, diaudit balik, dia punya keuntungannya itu adalah berlipat kali ganda. Bermakna Rasulullah tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Artinya Sayyidatuna Khadijah melihat pekerjanya sendiri adalah Rasulullah yang ketika itu belum menjadi suami lagi. Bila mana melaksanakan tugas sebagai ahli perniagaan, maka Rasulullah berniaga dengan jujur, menyebabkan keuntungannya mendapat keuntungan yang banyak. Sebab kadang-kadang untuk mencari orang yang jujur dalam perniagaan ini susah. Apatah lagi kita ini mengamanahkan barang kepada seseorang. Akhirnya kadang-kadang seorang bila suruh menjalankan amanah untuk memperdagangkan barang, ia mengambil keuntungan sedikit. Artinya dia bekerja dengan tuannya, kemudian tuannya itu ada bagian yang untung juga, bukan ada untung, ada bagian yang untung, tapi ia masuk poket sikit. Itu memang kadang-kadang ada berlaku, tapi tidak pada diri Rasulullah SAW. Sebab itulah kenapa Sayyidatuna Khadijah amat terpikat dengan sifat yang ada pada diri Rasulullah, kerana Rasulullah digelar dengan Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang amanah, orang yang jujur. Orang yang amanah, jujur, yang mana bila berniaga totally memang kalau barang itu baik, Rasulullah katakan baik. Kalau Rasulullah katakan indah baik, kata Rasulullah barang ini ada rosak sedikit. Tapi kalau kita ini berniaga jual barang yang memang rusak, kemudian kita ini akan menutup kerusakan tadi dan barang itu dijual juga. Barang itu dijual. Lalu kan bila dijual orang membeli, bermakna kita ini sudah menipu pelanggan. Ini yang yang dikatakan jual beli yang tidak membawa keberkatan. Sebab itulah kenapa Rasulullah SAW menyebutkan usaha yang berkat itu ataupun usaha yang baik itu adalah hasil usaha tangan sendiri, dan juga tiap-tiap jual beli yang mabrur. Selalunya kita mendengar haji mabrur saja. Rupanya berniaga pun perlu mabrur, jual beli pun mesti mabrur. Baik. Jadi hadis menunjukkan tentang pengakuan bahwasanya tuntutan-tuntutan berusaha itu adalah berpandukan kerana kehalalannya. Dalam jual beli mesti barang yang dijual itu adalah baik, halal dan berkat. Tiga perkara ini mesti ada. Orang biasa bila jual beli ataupun melakukan khidmat, ya baik, urut baik, indah baik, urut massage, urut baik. Kemudian bila ia baik, kita lihat dulu halal ke tidak halal. Yang mengurut siapa? Yang diurut siapa? Kan
walaupun yang mendatangkan kebaikan. Urut baik. Siapa yang suka urut? Kena refleksologi kaki, kena urut. Baik pulang, baik. Tapi kita ni yang kena urut tadi, yang urut adalah katalah orang perempuan. Bermakna bercanggah daripada segi hukum. Bila bercanggah dalam segi hukum bermakna menjauhkan diri daripada keberkahan. Sebab itulah di dalam jual beli, sama ada perkhidmatan ataupun jual beli, maka ia perlu dilihat daripada segi kebaikannya, kehalalannya dan keberkahannya. Kalau tiga perkara ini tidak ada, maka hasil daripada jual beli tadi itu bukan dikatakan sebagai yang mabrur, tapi ia adalah yang mardud, yang ditolak. Amalan tangan dengan jual beli yang mabrur menunjukkan bahwasanya yang afdal, yang utama di dalam berusaha itu adalah perniagaan, daripada segi perniagaan. Dan juga ada ada sebahagian ulama mengatakan yang afdal itu juga adalah usaha daripada bercucuk tanam, kemudian tijarah, berniaga, dan mengimport ekspor dan sebagainya. Pandangan ulama ia berbeza-beza. Tapi kalau kita ni perhatikan di sini, apa yang penting ialah apa yang diusahakan oleh tangan sendiri. Hadis yang lain ada menyebutkan ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an yakula min amali yadihi. Wa inna Nabi Allah Daud kana yakul min amali yadihi. Tidaklah seorang itu makan makanan selama-lamanya yang lebih baik daripada ia makan daripada usaha tangannya sendiri. Ada sebagian ulama mengatakan hasil usahanya tangannya sendiri itu adalah bila mana ia bekerja, maka ia bekerja dengan jujur, bukan hasil daripada merampas harta orang lain, bukan mencuri, bukan mengambil hak orang lain, ataupun bukan mengambil keuntungan daripada orang lain. Tetapi ulama lebih mengatakan usaha perniagaan itu adalah lebih baik. Wa inna Nabi Allah Daud kana yakul min amali yadihi, dan Nabi Allah Daud alaihissalam makan daripada usaha tangannya sendiri. Sebab Nabi Allah Daud alaihissalam berniaga pun ikut berniaga, iaitu perniagaan membuat alat perang. Nabi Allah Daud alaihissalam, menurut riwayat, wallahu alam sebagai riwayat Israiliyat ataupun indah, Nabi Allah Daud bila ia membuat barang-barang perang, kan terdiri daripada baju besi. Nabi Allah Daud ia terkenal dengan boleh melembutkan basi. Dan lagi perlu main tukul-tukul lapak. Itu kelebihan Nabi Allah Daud alaihissalam. Ada dua kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Satu, daripada segi kekuatan yang boleh melembutkan basi, dan yang kedua mempunyai suara yang merdu. Ini kelebihan Nabi Allah Daud alaihissalam. Satu, diriwayatkan Nabi Allah Daud alaihissalam bila ia membaca kitab Zabur, maka burung terabang pun boleh gugur kerana mendengar kemerduan suara Nabi Allah Daud alaihissalam. Itu hebat. Satu, orang dulu-dulu bila menyanyi, ya ada orang beri petua supaya membaca mantra, hebatku suaraku seperti suara Nabi Allah Daud, supaya suaranya merdu. Orang mengaji pun cuma itu juga, sebab untuk memerdukan suara. Itu kelebihan Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan di samping kelebihan yang lain, maka Nabi Allah Daud alaihissalam juga adalah sebagai seorang berniaga, menjual alat senjata. Baik. Jadi sebab itulah kita ni sebenarnya di dalam berusaha ataupun perniagaan adalah di antara amalan yang digalakkan di dalam Islam. Cuma perlu melihat tentang bentuk ataupun syarat-syarat perniagaan.
Di dalam konsep berniaga, ya ada yang dipanggil bila dikatakan ia jual beli ataupun perniagaan, maka ia adalah merupakan tukar ganti. Tukar ganti yang mana syaratnya tadi ia mesti dalam keadaan reda meredai, bukan dipaksa. Dalam jual beli, kalau orang dulu-dulu, kalau siapa masih ingat, orang kampung air dengan orang darat. Orang darat ia membagi baras, orang di kampung air membagi ikan. Tukar ganti. Itu tukar ganti, itu pun istilah jual beli juga, dan syaratnya tadi reda meredai, bukan secara paksa. Kalau paksa bermaknanya merampas. Sebab itulah di dalam Islam perlu melihat di dalam kita ni berniaga, maka perlulah melihat kepada perkara-perkara jual beli yang halal, yang baik, yang diberkati, supaya tidak bercanggah dengan ajaran agama Islam. Baik. Hadis yang lain lagi ada menyebutkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Sayyidina Jabir mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari pembukaan kota Mekah. Rasulullah bersabda, "Innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam." Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, arak. Artinya ada jenis barang-barang yang tidak boleh kita ni perniagakan. Khamar satu, bangkai al-maitah, bangkai khinzir, dan asnam, iaitu berhala-berhala. 4 jenis macam. Yang perlu kita lihat di sini, yang pertama sekali khamar. Apa yang istilahnya khamar? Apa nama minuman arak sekarang ini? Ada yang Tiger, apa gitu, Heineken, Carlsberg, banyak tu. Apa saja yang berbentuk khamar, termasuklah juga syabu, dadah, nikotin, maka jual belinya adalah haram di sisi Islam. Itu namanya, bila berlaku jual beli, maka jual beli adalah tidak sah. Sebab itu kenapa kita perlu melihat barang-barang yang diperniagakan. Walaupun Islam menggalakkan kita ni jual beli, tetapi kita ni perlu melihat kepada syarat yang membolehkan jual beli. Kalau daripada segi perniagaan arak, ia menguntungkan, terutama kalau di negara-negara barat. Negara-negara barat, malah ada juga di negara-negara Islam, di negara-negara Islam. Padahal jenis minuman ini, ia minuman yang satu indah halal dan harganya pun mahal, tetapi orang sanggup menjualnya. Kadang-kadang ia minuman tu ia dapat masuk secara halal, tapi ia dimasukkan secara illegal, secara menyalahi undang-undang. Ia bukan saja undang-undang, malah daripada hukum syarak pun ia sudah menjadi salah. Tapi yang herannya, benda macam itulah yang orang cari, kerana ia wallahu alam kenapa, tapi si penjual yang menganggap ia adalah menguntungkan. Bila ia menguntungkan, maka sebab tu apapun jalannya, sama ada jalan tikus ke jalan kucing ke apa, jalan apa, segala bentuk jalan, dipakainya. Yang penting ia dapat menjual dan dapat menguntungkan. Tapi lupa bahawasanya jual beli yang berbentuk minuman arak adalah jual beli yang haram. Sebab itulah kenapa kita ni perlu berhati-hati. Jangan kita ni hanya melihat kepada keuntungan semata-mata. Kalau hanya keuntungan semata-mata tetapi tidak berkat, maka sebenarnya ia menjadikan seseorang itu bukan hanya semakin untung, tetapi ia malah menjadi beban di dalam kehidupannya. Seorang yang hidupnya tidak berkat, maka ia akan mengalami kesusahan di dalam kehidupannya. Malah susahnya bukan hanya setakat susah di dunia, malah di alam barzakh pun susah, di hari akhirat pun semakin susah. Jadi perniagaan mesti kita cari yang
halal. Jadi khamar, apa je bentuk khamar, maka tidak boleh dijual belikan. Bangkai al-maitah. Apa yang dikatakan bangkai? Bangkai adalah walaupun binatangnya halal, tetapi bila mana ia mati, mati, contoh ayam mati kerana langgar, bila ia kerana langgar, ia nak bersembelih, maka ia menjadi bangkai, dan ia tidak boleh dijual. Bila ia dijual juga, maka hasil jual belinya tadi adalah tidak sah. Kenapa kerjaan kita ni berusaha? Tentu kadang-kadang orang fikir kerjaan kita ni bila akan mendatangkan daging-daging daripada luar negeri, kadang-kadang ada suara-suara yang mengatakan kerjaan kita ni terlalu cerewet. Sebenarnya bukan cerewet, tapi itu adalah untuk kebaikan kita ni. Apa yang kita ni takut, makanan yang daripada yang tidak halal ini tadi, ya, walaupun tadi orang yang menanggung keuntungan, kerana ia mendatangkan daging-daging daripada luar negeri, tetapi ia lupa bahwasanya daging-daging yang daripada luar negeri itu tidak ada penyaksian berkenaan dengan penyembelihannya. Bila tidak ada saksi yang menyaksikannya, mungkin ia sudah disembelih. Kan kadang-kadang ada orang katanya, orang yang syarikat itu katanya yang di luar negeri, inya sudah bersembelihnya. Bila disiasat-siasat penyembelihan itu, macam mana caranya? Siapa menyembelih? Ingat dulu di pasar masa itu, pasar Gadong, bukan di Gadong, di bandar, ada satu penjual ayam, tukang jualnya kan orang Cina, katanya ini sudah potong, sudah sembelih. Tak, yang menyembelih siapa? Ia sendiri. Ia sendiri bukan Islam. Syarat orang menyembelih itu mesti Islam. Syaratnya mesti Islam. Kalau yang menyembelih itu bukan Islam, walaupun ia memikirkan bila dikatakan menyembelih suatu, orang yang menyembelih itu, penyembelih, dia mesti faham apa maksud penyembelih, siapa yang menyembelih, dan apa dibaca waktu menyembelih, memotong leher itu. Kadang-kadang orang bukan Islam, dia mikirkan, oh rupanya menyembelih ini memotong leher saja. Bila pahaman memotong leher, habis ayam potongnya leher, potong, okey, jual. Lihatnya lehernya sudah berpotongnya, sudah bersembelih walinya. Tapi yang menyembelih dia sendiri bukan Islam, maka tidak sahlah penyembelihan tadi, dan ayam tadi menjadi bangkai. Dan orang Islam bila memakan makanan yang tidak halal ini tadi, kullu lahmin nabata, kullu lahmin, tiap daging yang tumbuh daripada kullu lahmin nabata min haramin, yang tumbuh daripada yang haram, fannaru aula bih, maka api neraka adalah layak baginya, wa'adzubillah. Sedangkan orang Islam perlu menjaga makan minum supaya yang dimakan itu biarlah yang halal lagi baik. Kalau sudah termakan dengan bangkai, macam mana doa satu negara akan dimakbulkan oleh Allah kalau darah daging semua penduduknya adalah berdatang daripada hasil yang tidak halal. Maksud itulah kenapa jual beli, dan lihat al-maitah, bangkai, tidak boleh dijual belikan, mesti daripada daging ataupun daripada binatang yang memang nyata kehalalannya. Satu kenapa kerjaan kita ni menghantar, ada pegawai-pegawai katalah mendatangkan daging daripada India, dihantar pegawai ke sana untuk menyiasat, meneliti benar ataupun indah cara penyembelihannya. Walaupun di sana itu katanya mengakuinya dirinya adalah Islam, sebab Islam saja belum cukup kalau tidak ada penyaksiannya. Kemudian yang tidak halal lagi adalah penjualan al-khinzir.
Khinzir kita ni tahu, khinzir itu adalah binatang yang haram. Semua haram, dagingnya kah, bulunya kah, minyaknya kah. Ada dulu di negara barat, ada guru kami yang orang Sudan, katanya ia pernah diundang di dalam satu majlis makan minum. Jadi ada seorang itu orang daripada negara Islam juga, lalu dihidangkanlah makanan. Maklum makanan Arab, makanan barat ini yang macam-macam, ada halal, ada haram, ada chips dan sebagainya. Jadi ada satu sup, tapi namanya sup pork sup namanya. Pork ini khinzir lah, khinzir. Jadi yang orang Islam itu ya pun makan supnya, sup. Jadi guru saya, dia orang Sudan, saya tu kena jemputnya, ihnya, ini dah halalnya. Ihnya, aku bukannya makan isinya, aku makan air supnya sejanya. Air sup. Kalau kita ni berkirik sudah juga tu. Jadi apapun, bila mana, walaupun kita tidak makan dagingnya, kalau sudah dia bercampur dengan air kah, dengan barang masakan yang lain, maka makanan tadi sudah menjadi makanan yang tidak halal. Bila mana ia tidak halal dan bercampur dengan khinzir tadi, maka jual beli tidak sah. Sebab itu ada kadang-kadang kita ni menerima laporan, ada beberapa makanan yang diragui kehalalannya. Kemudian bila disiasat-siasat, rupanya ada DNA tentang khinzir. Maka ya bukan hanya daripada segi ketidakhalalan, tetapi daripada segi jual beli pun sebenarnya sudah tidak halal, tidak sah lagi. So Allah sudah mengharamkan. Sebab itu kenapa kita ni soal makan minum hendaklah perlu berhati-hati, al-khinzir. Kemudian wal asnam, dan jenis jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-asnam. Asnam artinya adalah berhala-berhala, ataupun apa je bentuk jenis ciptaan yang tujuannya adalah untuk penyembahan. Kalau kita perhatikan di negara-negara yang mempunyai pahaman agama, agama Hindu, apalagi itu Buddha, apalagi itu yang ada mencipta Tuhan, Tuhan daripada patung banyak tangannya. Kemudian apa lagi, ada yang menggunakan patung yang perutnya besar, kan ada juga kan. Maka yang berjual perniagaan macam itu adalah perniagaan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau siapa membaca di dalam kitab Al-Quran kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana orang yang menciptakan patung-patung berhala adalah bapanya sendiri. Bapanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim menegur, wahai bapakkunya, kenapa menciptakan patung yang tidak mendatangkan manfaat, sehingga bapanya sendiri marah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah memang sudah jadi tradisi kita ni, menyembah patung-patung berhala. Kata Nabi Ibrahim, ininya bukannya mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan kebaikan. Bermakna patung-patung ataupun apa je bentuk berhala, walaupun kita ni menjual kepada orang bukan Islam, katalah kita ni ahli perniagaan dan kita ni mempunyai seni bina ataupun seni cipta membuat berhala-berhala, kemudian kita dijual pada orang yang bukan Islam untuk dijadikan, ni Tuhan kamu kita dijual dengan sekian ribu, 2,000 contoh, ataupun 10,000. Walaupun nampak nilainya banyak, tetapi sebenarnya hasilnya adalah hasil yang haram. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bila mana orang-orang kampung keluar daripada keluar bandar, ketika itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil kesempatan menghancurkan berhala-berhala, kecuali satu patung berhala Nabi Ibrahim tinggalkan. Dan
digantung di tangan patung itu kapak. Ada kapak sana. Jadi setelah orang kampung balik, lihat patung-patung berhala habis semua, kena rubuhkan, kena hancurkan. Lalu raja tanya, siapa punya kerajaan? Siapa punya kerajaan berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ni? Maka diberitahulah bahwasanya ada seorang pemuda yang namanya Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim. Bila ditanya, adakah engkau yang membinasakan patung-patung berhala ni? Apa dijawab oleh Nabi Ibrahim? Katanya, cuba tanya Tuhan kamu yang satu itu. Cuba kamu tanya tu patung berhala yang satu yang kamu sembah, yang kamu agung-agungkan. Jadi semua giling-giling kepala. Macam mana kami akan bertanya? Bukannya boleh bercakap, bukannya boleh memberitahu. Itu punya dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu pun kamu bahawasanya patung yang kamu sembah, yang kamu agung-agungkan itu, dia tidak boleh bercakap, dia boleh beri petunjuk. Tetapi mengapa kamu agung-agungkan? Sedangkan yang layak untuk diagungkan adalah Allah yang Maha Pencipta. Jadi akhirnya di dalam dialog tadi, orang-orang kampung, malah raja sendiri pun tercambar. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dicampakkan ke dalam api. Tapi apa kata Allah kepada api? Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sajuk. Lihat, kuni bardan wasalaman. Saya tu kita ni sekarang ni musim panas. Banyakkan doa ni. Salamun ala Ibrahim fil alamin. Artinya keselamatan ke atas Nabi Ibrahim. Artinya selamat. Api yang sifatnya adalah panas, tetapi ia menjadi sejuk dengan izin. Ini namanya mukjizat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila mana ia dicampakkan ke dalam api, tetapi api menjadi sejuk dan salaman, bardan wasalaman. Artinya sejuknya adalah sejuk yang menyelamatkan, sejuk yang santai-santai. Kalau sejuk yang mematikan ada juga, sejuk yang mematikan ada. Tapi sejuknya api Nabi Ibrahim adalah sejuk yang nyaman, menyebabkan Nabi Ibrahim terselamat daripada kepanasan ataupun selamat daripada kebakaran, daripada hangus, dibaham oleh api. Jadi di sini kita perhatikan bahawasanya patung berhala adalah patung-patung yang tidak boleh dijual beli. Bermakna ada 4 jenis jual beli yang tidak sah, iaitu arak, khamar, bangkai, khinzir, dan juga patung-patung berhala. Baik, rasanya setakat itu saja kali ya. Tinggal 2 minit lagi, 3 minit kah? 2 minit. 2 minit lagi. Baik. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan dapat manfaat rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا الشق ولا مطرود ولا محروما. اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.